Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi dalam sesi live kami seperti biasa di page Rotex Brand Andalusia Hijrah. Andalusia Tijarah. Itu page lain dah satu lagi. Tu aku confuse lah. Okay. Saya ada sedikit motivasi pagi-pagi ni lah. Dia berbunyi macam kegagalan adalah permulaan untuk kita mencapai kejayaan. Sekiranya kita tidak berputus asa kerana sejarah membuktikan kegagalan sebanyak 3 kali akan berubah menjadi kejayaan. Okay, setiap kejayaan ini perlukan pengorbanan. Bersusah-susah dahulu, bersenang kemudian. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Bukannya senang untuk kita mencapai kejayaan. Sebab kita perlu tempuhi banyak halangan lah atau cabaran. Okay. So, kita harus sabar dalam menghadapi segala rintangan dan tabah menghadapinya. Okay. Seperti biasa, sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang topik kita hari ini. Okay. Topik kita hari ini apa? Hari ni topik kita adalah windshield. Okay. So, kita ada hari ni ada Tuan Haziq yang akan cerita. Kita akan kupas lebih lanjut lah tentang windscreen dan windshield. Okay, so saya perkenalkan Tuan Haziq dari Andalusia Tijarah lah. Daripada Andalusia Tijarah. Saya adalah bahagian untuk motor takaful untuk Rotex Friend lah. Kalau siapa yang tahu kita kat atas ni kat sini adalah logo jadi itu adalah logo untuk motor takaful ataupun brand kita lah saya cakap lah. Jadi macam tadi saya nak cerita sikit tentang macam perancangan kan dengan gagal juga kan. Jadi kalau nak kejayaan tu jadi kalau kita pernah dengar perkataan keumpamaan yang sebut gagal merancang kegagalan kan. Pernah dengar? Tu ada lagu rap tu, tak pernah? Mantra beradu. Jadi kalau siapa yang tahu lagu tu dia kata gagal merancang. Kalau kita gagal merancang kan, maksudnya kita
membuatkan sesuatu kegagalan saja. Kita tengah buat kegagalan. Kalau kita tak dapat merancang dengan betul. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. So itu salah satu macam saya bagi sikit jugalah untuk orang panggil motivasi pagi juga. Boleh. Okay, kita sambung lagi untuk sedikit pengenalan tentang Andalusia Tijarah. Okay. Yang boleh nampak kat belakang ni, Andalusia Tijarah. Andalusia Tijarah ni dia mula beroperasi pada bulan Mac 2019. Betul kan? Tahun lepas. Betul. Lepas tu, seperti yang kita tahu, syarikat ni baru je bermula. Tapi dengan bantuan dan sokongan dari jemaah-jemaah dan pelanggan, kini syarikat bertambah maju dari segi perkembangan dan juga servis-servis yang ditawarkan. Kita dekat Andalusia Tijarah ada menawarkan beberapa produk atas permintaan ramai, iaitu yang pertama kita ada Trip Care 360, iaitu overseas dan domestik. Apa tu Trip Care 360? Okay, Trip Care 360 bermaksud perjalanan. Tes. Okay, saya sambung semula sebab mungkin tadi ada problem sikit. Yang pertama Trip Care 316, yang ini iaitu overseas dan domestik. Apa itu Trip Care 316? Ia bermaksud trip tu bermaksud perjalanan, care tu bermaksud perlindungan, 360 bermaksud menyeluruh. Secara amnya Trip Care 316 tu bermaksud perjalanan secara menyeluruh. Okey. Jadi itu untuk pengenalan untuk dah habis ke pengenalan? Belum, kita baru yang pertama. Untuk trip care tu lah kan. Jadi saya nak beritahu juga untuk announcement kita punya trip care tu pun ada branding dia yang tersendiri juga kita namakan. Jadi nama dia adalah Safar 360. Oh ya. Itu baru juga sebenarnya baru. Jadi tadi kita dah meeting juga yang mana kita nak perlukan branding juga sebab kan bukannya orang pergi trip care tu, bukan orang fikir trip care orangnya kan luar negara je kan, tapi dia dalam negara pun ada juga. So kita namakan Safar. So dari segi tu, itu maksudnya macam Safar ni melancong jugalah saya cakap. Jadi itu adalah kita punya brand baru, Safar Care, Safar 360 kan. Jadi kita akan bagi tahu lah benda tu nanti. Okey lah. Nanti akan di-update lah dari semasa ke semasa. Kita akan bagi announcement lah tu. Okey, kita sambung pula yang kedua. Kita ada Fire Takaful ataupun Hibaiti. Okey, Hibaiti ni apa pula? Hibu bermaksud sayangi, baiti rumah anda. Betul. Okey, lepas tu produk ini bukan saja fokus kepada kebakaran, tetapi termasuk kecurian, bencana alam dan SME, iaitu untuk usahawan atau kepada anda yang membuat perniagaan kecil. Betul kan? Betul. Okay, ada nak bawa sama ke? Tak ada. Yang itu kalau untuk sebab brand pun kita dah ada dalam nama tu, so itulah brand kita, Hibaiti. Okey. Yang ketiga pula kita ada Moto Takaful, iaitu Rotex Friend. Okey, yang ni kita kepada sesiapa yang ada masalah nak renew Rotex ke dengan takaful kenderaan, Rotex expired lebih sebulan atau setahun, dua, ataupun bagi sesiapa yang tak ada masa, yang busy kerja ataupun tak sempat nak renew, walaupun hari ni dah last habis Rotex, kita dekat Rotex Friend InsyaAllah boleh tolong. Just terus hubungi. Hubungi je nombor ni kat atas ni pun ada ni, Rotex Friend ni. Berapa? 010-2564-434. Jadi itu adalah nombor telefon untuk siapa yang nak buat urusan Rotex Friend lah ataupun Rotex lah. Apa-apa kenderaan. Kalau contoh nak tukar nama, lepas tu nak kena buat insurans baru pun kan, takaful baru pun, kita boleh buat juga benda tu, tak ada masalah lah. So apa-apa berkenaan tentang kereta, yang mana kalau dalam live kita akan beritahu lah benda tu lah. Macam-macam lah. Hari ni pun kita sebut tentang windscreen kan nanti kan. Jadi windscreen, nak betulkan kereta ke apa, dalam live ni boleh je tanya, InsyaAllah kita boleh jawab, tak ada masalah lah. Lepas tu kita dekat servis Rotex Friends ni, kita juga ada tawarkan servis delivery. Jadi tak perlu risau lah. Delivery
Lepas tu kita ada postage, pakai postage juga kan. Ada pakai postage. So insyaAllah memang tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Cuma kalau macam kita nak kata untuk PKPB lah kan. Untuk sekarang memang kita pakai semua post laju je lah. Kita post je. Jadi kalau untuk post ni memang orang panggil senang je lah sebenarnya. Kalau post ni untuk sampai ke rumah anda memang senang untuk viewers kan. Tapi kalau untuk delivery yang kita buat sendiri tu, itu hanya mengikut kepada tempat dia, situasi dia lah. Kalau macam sekarang, sebab kita ada apa orang panggil MCO kan, PKPB ni. So untuk kita keluar sekali nak hantar delivery tu susah sikit lah, agak susah lah. So caranya lah kita bagi post je. Dan post pun cepat sampai kan, tak ada masalah pun benda tu. Dalam 2-3 hari. Bawah 4 hari lah saya cakap lah. Jadi itulah cara nak berurusan kalau nak post lah kan. Boleh WhatsApp, tak pun DM, komen. Komen lepas tu, yang mana yang ada komen dekat page Rotex Friend, nanti kita akan ada bagi free gift. Apa ni? Touch and go stick. Touch and go stick. Jadi kalau mungkin siapa yang tak tahu apa benda ni touch and go stick, kan kita letak kat touch and go tu, kita letak kat sini, lepas tu kita hulur je. Kalau selalu kan sempit kan. Saya nampak ni, nampak tak? Tak sampai. Ni. Masa nampak kot. Okey. Jadi kalau tak sampai kan, kalau makanya kalau wanita kan, lagilah tak sampai. Saya tengok kadang kesian, kadang nak gelap pun ada juga. So benda tu benda ni penting lah sebenarnya. Kita memang bagi. Kalau ada kebanyakan wanita, kita bagi banyak terus sebenarnya. So nanti dia boleh bagi dekat kawan-kawan dia semua. So itulah dia. Okey. Kalau jatuh saya boleh lah. Boleh. Okey. Kita sambung pula. Kami bertempat di sebelah dengan Andalusia Travel and Tours. Deretan dengan Wisma Ben Daud dan Andalusia Farmasi. Lepas tu waktu operasi kita sekarang waktu biasa daripada pukul 9 pagi sampai 6 petang. Tapi Isnin hingga Jumaat. Isnin hingga Jumaat. Sabtu Ahad pukul 9 sampai pukul 2 petang. Betul lah. Itu untuk orang panggil schedule biasa lah. Waktu biasa kita. Betul lah. Jadi tapi untuk PKPB ada tak kelainan dia? Macam perubahan ke? Ada. PKPB ni kita daripada pukul 9 sampai pukul 4 petang saja. Okey. Isnin hingga Jumaat. Sabtu Ahad kita tutup. Kita tutup. Kurangkan operasi kedai lah saya cakap lah. Jadi kalau untuk fizikal pergi kedai tu, siapa yang nak pergi dah tahu dah tempat dia kat mana kan. Tapi kalau time dia, itulah time dia. Cuma Sabtu Ahad kalau siapa yang nak pergi, saya syorkan tak perlu pergi, just WhatsApp je. Nombor yang sama juga kat atas ni. WhatsApp saja memang tak ada masalah lah. So tak perlu dah pergi-pergi semua. Sebab urusan kebanyakannya urusan kami ni memang tak perlu pergi pun dekat kedai rasanya kan. Tak perlu pergi office pun. WhatsApp je terus boleh ni lah. Macam kita ada masalah pun. Okey, lagi satu saya nak ingatkan, penting bila dah datang kedai, kita kenalah patuhi SOP yang ditetapkan. Kita kena scan, tulis nama, ambil suhu, sanitizer. Betul lah. Kan? 1 meter ni ni pun dah jarak pun nampak. Okey, kita ada komen daripada Maisara Ramli. Dia cakap, salam Miss Nani dan Tuan Haziq. Selamat pagi. Salah. Astaghfirullahaladzim. Okay, sorry. Daripada Maisara Ramli. Dia cakap, Assalam Miss Nani dan Tuan Haziq. Selamat pagi. Okay. Daripada Hana Nani pula. Dia cakap, Assalamualaikum Miss Anis dan Tuan Haziq. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih yang komen tu. Nanti kita boleh share. Lepas tu like. Bagi komen, nak cakap apa, nak share apa-apa semua boleh. Hari ni kita ada Tuan Haziq untuk share pasal windscreen dan windshield yang mana tak faham ke, tak tahu ke macam ni. Jadi kita sebenarnya nak bagi yang yang dalam sangat pun takut nanti orang tak faham kan, nanti pening kan. So kita nak bagi yang simple je, yang mana paling santai lah saya cakap lah. Jadi kita bagi ni pun sekadar macam benda-benda yang bukannya orang dah tahu, tapi orang yang tak tahu ni. Kan benda-benda yang orang tak tahu, saya bagi tahu untuk hari ni lah kan. Macam betul? Saya perempuan memang tak tahulah. Memang tak tahu. Jadi untuk tajuk hari ni faham tak ke tak faham juga? Saya cuma tahu windscreen dan windshield, tapi saya tak tahu apa benda. Detail dia lah. Apa benda tu lah saya cakap lah. Jadi itu adalah benda yang kita akan discuss untuk hari ni lah. So kita macam saya nak bagi statistik sikit lah. Kalau
sebenarnya orang windscreen dengan windshield ni tak popular sangat kat Malaysia ni sebenarnya. Kalau ikutkan nak ambil coverage dalam dia punya takaful dia. Tahu benda tu? Tak tahu tak? Sebab kebanyakan customer kita pun kita buat kan, yang mana bila kita offer dua-dua, kita bila bagi quotation, kita akan offer dua quotation. Satu adalah quotation yang ada windscreen dan satu lagi yang tak ada windscreen. Okay. Sebab apa? Sebab market Malaysia. Saya tengok kalau bila saya offer windscreen sekali, orang akan cakap, boleh tak buang windscreen kan? Tak nak windscreen, tak nak windscreen. So, oh okay, saya faham. Oh, so market Malaysia ni, kebanyakan rakyat Malaysia, dia tak suka ada windscreen punya coverage. Sebab mungkin terlebih bajet dia orang. Mungkin terlebih bajet semua. Mungkin apa kalau contoh kalau macam Miss Ani sendiri apakah contoh dia? Kenapa orang tak ni? Kalau saya kebanyakan yang saya nampak lah sebab kerja kat sini, dia kata mahal, terlebih bajet. Lagi sekarang waktu PKPB mesti dia orang nak kurangkan premium. Betul. Jadi dari segi mahal tu penting lah sebab nanti kita kira kan kenapa windscreen ni orang dia anggap mahal. Jadi nanti kita boleh consider balik bila kira mahal ke tak sebenarnya kan. Lepas tu dengan time PKPB ni lah kita faham lah sebabkan ekonomi pun tengah down sikit kan. Jadi ramai orang yang mungkin tak ada bajet sampai tinggi macam dulu kan, macam sebelum PKPB kan. Kita faham benda tu. Yang mana ekonomi tak sebaik yang sebelum ni kan. Jadi lagi tahun ni memang ekonomi dia tak adalah macam terus naik ke apa kan. Dia adalah turun naik dia. Tapi bila turun tahun ni sangat yang paling besar lah. Kalau ikutkan macam siapa yang study statistik, dia kata yang mana kita punya kalau corona ni jadi, dia kata sebelum corona virus ni jadi lah kan, pandemik ni jadi, dia kata yang mana kita akan berlaku satu situasi yang mana kita punya ekonomi akan lebih teruk daripada World War One. Perang Dunia Pertama. Okay. Jadi Perang Dunia Pertama tu kalau kita tahu memang agak teruk kan. Sampai bangunan semua hancur semua. Lepas tu dia terpaksa buat daripada orang panggil daripada bawah kan, tanah dia kena buat balik semua, macam-macam lah. Jadi ini adalah perkara yang serius juga. Jadi faktor-faktor tu memang diambil berat lah dari kita buat premium semua. Kita memang tengok market juga, sebabkan bukan semua orang boleh bayar windscreen sekali kan. Tapi sebab windscreen sangat penting sebenarnya. Kalau kita tengok statistik, kalau dekat US sendiri, yang mana windshield punya claim ni, orang claim untuk cermin ni, dia adalah yang pertama, nombor utama. Kenapa? Sebabkan dia retak, pecah semua. Jadi mungkin dalam lepas tu itu yang pertama, satu kan. Rasa kat Malaysia pun macam tu juga. Kita pun banyak claim cermin juga. Pernah claim cermin tak? Tak. Kalau kereta saya tak pernah rasa. Tak pernah lagi? Kalau dalam family ke apa kan. Dalam family dalam hidup pernah? Jarang? Tak pernah nampak lah. Tapi macam saya sendiri macam dalam family juga, mungkin ada dalam 2-3 juga, dalam mungkin masa 5 tahun ke apa, dalam macam tu lah. Jadi ikutkan kalau statistik yang ni, dia cakap memang ini nombor 1 sebenarnya. Lepas tu cermin tu bukan cermin biasa. Kebanyakannya kalau cakap US sendiri 70% hingga 80% dia punya pecah dia. Jadi kalau kita nak tahu kenapa US ni sampai 80% dia tukar kan cermin dia kan, cermin rosak dia, sebabkan mungkin kat sana orang panggil crime rate dia kan, dia punya jenayah dia, kadar jenayah dia agak tinggi sebenarnya. Kalau kita tahu memang dia banyak orang panggil theft auto ni lah saya cakap, ataupun kecurian kenderaan, ataupun dengan macam ada orang buat macam apa orang panggil, macam samun lah saya cakap kan. Jadi dia pukul, jadi dia ambil kereta tu ke dia curi. Jadi itu sangat penting lah benda tu. Kadang parking kat luar pun bahaya juga. Lagi kat luar negara kan, dia orang kalau pakai kereta, tak tahu lah ni yang saya tengok dekat movie. Movie lah. Movie boleh pakai juga saya. Kan rumah dia orang mana ada pagar macam rumah kita. Betul lah. Dia lapang macam tu je, tak ada. Betul kan? Betul lah. Jadi betul. Kalau kita tengok kebanyakannya kalau tengok dekat California ke Los Angeles kan, rumah-rumah dia orang macam tu. Kan tak ada pagar. Tak ada pagar. Just rumah laman. Betul lah. Mungkin dari segi dia punya orang panggil kos dia mahal kot nak buat tepi-tepi tu. Kita bernasib baik kat Malaysia ni harga dia murah kot. Jadi sangat penting benda tu lah. Itu adalah faktor kenapa cermin juga pecah lah. Kat Malaysia pun macam sebab
Ya sebab apa 2 tahun lepas pun ada staff di sini juga yang mana apa tu kereta dia, kereta Spectra dia nama kereta tu. Dia pokok jatuh kat atas kereta dia, kat cermin lah especially. Jadi memang pecah juga. Itu dah dikira bencana alam. Dah kira dia mungkin dah kira bencana alam juga, tapi dari segi cermin tu kita dah cover cermin tu, dia boleh cover lah. Ikut kita punya orang panggil contribution untuk cermin tu. So tu kalau macam windscreen pecah, kita boleh claim guna NCD lah. So untuk NCD pun kalau macam tu betul juga sebabkan NCD ni dia adalah kalau siapa yang tak tahu, kebanyakan orang NCD ni akan diskaun saja, yang mana tak boleh claim cermin. Tapi NCD ni kalau kita ada claim cermin kita pecah ke apa, kita boleh claim guna NCD sebenarnya. Kan? Pernah buat tak? Pernah? Tak pernah. Dalam family? Dalam family. Tak sure lah, rasa macam tak pernah. Tak pernah kot sebab cermin pun jarang pecah kan. Jarang. Okay, jadi NCD sebenarnya boleh claim. Kita guna NCD kita yang kalau kita tengok bila kita dapat polisi kan, kita dapat polisi, lepas tu ada satu tu NCD dia tuliskan, non claimable discount. Itu adalah diskaun yang diberi oleh kerajaan, yang mana kita bila dia tengok kita ni senang cakap tak buat masalah dekat jalan raya. Kita ni tak banyak masalah. So bila NCD tu 55%, macam orang student nombor 1 lah, dapat A lah senang cakap lah. Jadi kalau NCD ni pun dia ada tahap-tahap dia. Dia ada berapa percentage lah kan. Jadi kita nak tengok sikit sekejap ya. Tengok sikit. Kat sini tak ada NCD. Okay, kalau NCD ni kalau untuk tahun utama kan, tahun utama kita siapa yang beli kereta baru tu dia adalah 0% lah. Jadi tahun pertama 0%. Tahun kedua baru ada sikit, yang mana dia naik 15%. Lepas tu dia naik 25%, lepas tu dia naik 38.33 dia juga. Lepas tu naik 45%, lepas tu naik yang paling tinggi 55% lah. Selama 5 tahun, kalau kita tengok tadi nombor tadi kan, itu adalah 5 tahun NCD akan naik. Tapi kalau contoh kita dah sampai 25% kan kita punya NCD kan, claim kita tu, kita punya discount tu, lepas tu kita accident pula ataupun kita claim cermin kan, so NCD tu akan jadi zero balik. Dia macam markah lah. Okay. Faham ke asalnya? Jadi itu adalah orang panggil NCD lah. Siapa yang tahu kalau contoh dia tak ambil cermin, contoh ada orang tak ambil coverage cermin sebab dia kata dia dah ada NCD, buat apa nak ambil coverage cermin kan. Tapi sebenarnya NCD tu untuk kurangkan banyak dalam dia punya premium bayaran dia, macam tu lah. Kalau saya nak tanya, macam mana kalau nak elakkan discount to the just? Discount to just. Jadi macam mana kan? Senang je. Senang je. Ambil additional coverage je, senang. Macam mana tu? Jadi maksudnya contoh kalau tadi, kalau kita punya cermin tu bila pecah kita akan claim guna NCD kan, ataupun kita guna duit kita lah. Tapi selalunya orang akan ambil NCD kan, ataupun kita accident kan. Jadi bila cermin pecah kita guna NCD, so terjejas lah kita punya NCD tu jadi 0% sebab kita dah claim untuk cermin kan. Jadi cara tak terjejas adalah kita ambil extra windscreen coverage, bukannya windscreen coverage dalam NCD tu. Faham? Additional coverage. Jadi additional coverage tu memang itu yang kita kata quotation kita bagi tu. Jadi bila quotation lebih yang kita bagi windscreen tu, sebenarnya kita nak bagi selamatkan NCD viewers lah sebenarnya, NCD kita punya client. Kalau tak nanti apa-apa jadi, contoh kalau macam cermin retak pun, bila kita claim guna NCD, so kosong NCD kita. Faham tak? Kalau kita dah ada additional coverage cermin tu, bila kita claim windscreen kan, dia tak effect lah kita punya NCD tu sebab kita dah ada additional tambahan. Faham? Okay. Baru faham. Okay lah. Jadi itu cara dia lah. So kita nak invite, kita nak alu-alukan juga. Ada satu kita punya viewers ni, nama dia Cik Bang Rano. Okay, terima kasih lah sebab Cik Bang Rano ni banyak apa masuk live kita kan sebenarnya kan. Banyak tengok live kita sebenarnya. Jadi saya tak pasti pula. Mungkin ni customer kita. Mungkin customer kita kan yang setia saya rasa. Jadi
Itu adalah kalau cara kita nak dapatkan additional coverage kita tu, kita punya LCD tu tak terjejas lah. So mungkin orang tanya berapa harga dia kan, tanya kan. Berapa Jadi nak insure? berapa nak insure? Jadi cara senang dia, cara mudah dia adalah kita tengok harga dulu. Kita tengok harga cermin dulu. So kalau kita tengok sekejap. Jadi kalau kita senang cakap, kat Malaysia ni banyak Myvi kan. Kita sentuh dalam Myvi dulu. Jadi Myvi ni cermin dia berapa? Myvi. Cermin dia Myvi yang mana ni? Myvi mana-mana, kebanyakan Myvi. Kebanyakannya 600 kan. Jadi 600 mungkin orang kata premium dia yang sebelum tambah cermin tu adalah 500 kan, contoh 500. Lepas tu dia kata 400 lah. 400. Jadi dia kata kalau nak ambil cermin kena bayar 600 ke harga cermin kan. So 400 premium campur dengan windscreen 600 jadi 1000 kan. So dia kata kena bayar 1000 ke kan. Mungkin orang tak tahu kan, sebab itu orang kata mahal. Jadi sebenarnya bukannya ikut harga cermin tu. Kita cuma tuan-puan perlu bayar adalah 15% daripada harga cermin tu je. Jadi kalau 600 kali 15% dapat berapa? Berapa persen je daripada 600? Berapa 15%? 90 ringgit lah. Jadi kat sini dah ada dah. Jadi itu adalah harga dia. Kita bayar 90 ringgit je untuk cover 600. Bayangkan kalau siapa yang mungkin dia tak nak effect LCD dia nak bayar guna duit dia sendiri kan. Duit poket dia sendiri. So dia kena bayar 600 untuk cermin tu. Tak boleh bayar 90 tu tadi. Kalau guna duit poket kita. Kalau guna duit poket orang bagi 90, kita dapat cermin sisi je. Jadi kalau kita nak cover untuk cermin tu, bayar RM90 je untuk Myvi ya. Siapa yang Myvi drivers kat sini, siapa yang ada kereta Myvi ni semua. Jadi kalau untuk windscreen ni ambil saja sebab harga dia RM90 untuk setahun. Yang mana dia cover RM600 daripada kita keluarkan duit 600 tu kan. Jadi sangat banyak. Banyak sangat dia cover. Betul. Dah kurang daripada bajet. Jadi patut kita tak perlu bayar 1000 kan. Lepas tu sekarang ni kena bayar 1000 balik. Betul lah, kena bayar tambah lah kita punya bajet kereta tu. Jadi itu adalah contoh kita nak kira. Dengan kalau kita nak sebut sikit kereta yang mungkin kereta, siapa tahu kereta Myvi Advance yang baru 2018 ke atas kan. Yang yang paling latest yang macam Volkswagen. Macam Volkswagen lah. Saya pun nampak contoh juga. Jadi bagi saya styling dia cantik juga lah sebenarnya. Nampak macam kereta mahal lah kan. Jadi kereta tu mahal kenapa? Sebab windscreen dia pun mahal juga kalau siapa tahu. Dari segi macam kereta Myvi yang biasa adalah 800 kalau 2018 tu. Dia naik 200 harga dia. Oh, yang kereta baru tu. Kereta baru tu. Jadi kalau nak insure 800 lah. So kita kalau nak bayar pun bayar berapa? Mungkin orang ingatkan mahal kan. Tapi berapa? Cuba teka. Kalau 15% daripada 800. Tak teka ada kat sini je. Tak. Kalau kita tak teka lah. Ada kan. 150 lah. Betul tak? 20 lah kalau untuk 800. Okay. Jadi 800 adalah 120 je kita bayar setahun untuk windscreen. Yang mana kalau ikutkan daripada kita bayar 800 kan, tadi kita bayar RM90 bagi 600 okey juga. Tapi kalau bila kita tak ambil additional coverage cermin ni, kena bayar 800 macam nak 1000 dah kan, tak campur premium tu. So agak mahal. Yang mana kita ambil RM120 je kita bayar, tak ada masalah pun sebenarnya kalau ikutkan. So itu adalah harga untuk kereta Myvi baru. Tapi kalau siapa nak tahu, Myvi baru ni ada satu lagi, dia banyak spek kan. Dia ada X lah, dia ada apa lagi? Ada G lah kan, SE lah kan. Lepas tu ada yang paling atas adalah AV kan. Advance lah saya cakap. Jadi spek yang tu, kalau kita tengok Myvi tu, siapa yang ada kereta Myvi Advance tu, tengok kat cermin tu, bukan cermin apa orang panggil macam flat biasa tau. Dia cermin dia adalah cermin yang ada tiba ada bonggol, macam ada benda kan kat atas tu kan. Macam benda kotak kan, saya cakap. Pernah nampak tak? Untuk Myvi Advance ni? Advance. Nah. Tak pernah. Jadi di sana dia ada. So itu adalah, kalau siapa tak tahu, itu adalah kamera. Kamera sensor. Kan dia ada features macam boleh brake sendiri kan semua kan. Sebab ada kamera sensor tu. Jadi untuk harga tu dia kena tambah lagi 200 untuk kamera tu. Untuk harga cermin asal dia adalah 1000 kalau saya cakap. So kalau tambah 200, 1200. Dia dah campur dah. Oh, dah campur. Jadi 800 tu cermin untuk 2018. Tapi kalau ada kamera, tambah lagi 200 jadi 1000 lah. Jadi kalau macam 1000 tu kalau pecah nak bayar 150.
Jadi memang kalau agak tinggi kalau kita bayar 1000 terus kan. Jadi kalau kita ambil coverage, kita bayar 150 saja. So 150 sahaja. sahaja untuk setahun. Lepas tu apa-apa jadi semua memang tak ada masalah. Itu kita bagi kriteria untuk windscreen, harga windscreen lah kan. Untuk setengah model yang mana kita bagi tahu model paling popular kat Malaysia lah kan. So kalau boleh ke kalau kita nak insert windscreen lebih sikit daripada harga windscreen? Lagilah boleh sebenarnya kalau ikutkan. Sebab kan apa tu, kalau kita takut nanti harga, contoh macam setahun kita buat kan, insurans tu mungkin Januari harga Myvi ni punya windscreen 600 kan, tapi contoh kalau tiba-tiba ekonomi jadi turun ke apa, lepas tu workshop yang sediakan windscreen tu kena naikkan harga windscreen dia kan, so dia kena jadi 800 contoh kan harga pada Disember. So maksudnya harga dia akan naik. So bila kita tak insured lebih, so bila harga naik kita tak dapat cover lebih lah. Faham tak? Kita dapat cover 600 je daripada harga tu, harga yang akan harga yang sekarang ni. Kalau dulu mungkin 600 windscreen kan. So kalau sekarang ni harga 800 kan, lepas tu kita insured 600 je. So harga 800 tu, yang sekarang ni harga 800, kita nak insuredkan 600, kita cover 600 tu, so dia kurang 200 lah. Betul? Faham? Jadi kes perempuan dia tak faham. dia mudah je sebenarnya kalau ikutkan. So daripada contoh apa tu, dari situ kita tengok kita akan short lagi 200 kan. So pentingnya juga kalau ada orang tu, ada je orang tu nak ambil insured lebih daripada harga windscreen yang sekarang ni, sebab nanti dia takut akan datang harga akan mahal contoh. Macam tu lah. So kalau ada orang nak murah pun boleh juga kan. Boleh ke kalau orang nak lagi rendah daripada harga windscreen yang market tu? Rasanya tak boleh. Boleh je. Boleh. Boleh. Kalau kita nak insured, contoh patutnya 600 punya windscreen kita bayar RM90, kita nak bayar RM50 je contoh kan. So kalau kita bayar RM50 je, mungkin kalau dalam 300 lebih kan dia punya insured windscreen tu kan. Jadi kalau contoh kita cermin kita pecah, dia punya budget dia lebih daripada 300 lebih, so kita kena tambah sikit, top up je berapa ringgit. Contoh 350 kan harga cermin, harga yang pecah tu, kita punya kos pecah cermin tu, kita pun insured 349 contoh. Jadi kurang RM1 kan daripada coverage kita top up je lah RM1. Faham? Jadi itu cara yang mana kita punya customer pun ada buat macam tu juga. Sebab dia kata apa-apa jadi nanti tak apalah, nanti dia top up lah. Sebab kalau kita tengok harga kereta Nissan Almera contohlah, Nissan Almera dia punya windscreen dia agak mahal juga sebenarnya, dalam 1000 lebih juga. Bukan macam kereta Myvi yang mana 600 kan, atau 800. Jadi kalau kita nak insured sikit pun boleh, tak masalah benda tu. So bila kita insured sikit, apa-apa jadi, contoh kalau kos dia bawah 350 tadi kan, saya sebut tadi bawah 349 tu, so tak ada masalah, tak payah top up lah benda tu. So cuma kita sebab kita insured 600 tu, sebab kita insured depan, belakang, kiri, kanan sekali cermin tu. Saya baru dapat tahu. Baru dapat tahu. Itulah sebab saya nak bagi tahu ni benda yang macam simple je sebenarnya, tapi ramai orang tak tahu sebenarnya. Kita terutamanya yang perempuan-perempuan, wanita-wanita yang drive buat kereta sendiri kan. Betul. Okay, lepas tu kita nak macam ni saya tunjuk gambar sikit lah. Macam ni ada Captain America kan. Jadi dia ada kena-mengena Captain America dengan okay, jadi apa kena-mengena windshield dengan Captain America ni kan. Kalau kita tengok sini, Captain America ni dia pakai dua shield. Jadi sebelah kanan dia adalah shield untuk NCD yang mana dah ada coverage. Tapi dia kata kalau tak, nanti kalau dia satu je NCD, kalau ada satu shield je kan, kalau pecah shield tu, dia tak ada dah protection lain, ataupun dia dah hancur lah, dia tak ada lah benda tu, tak ada shield ni. Dah tak ada shield dah. So apa dia buat? Dia ambil satu lagi kan, kita tengok sini ada. Sekejap, saya akan tunjuk. Ni. Nampak ada yang dia dah ambil bulat tu, lepas tu dia ambil yang satu lagi tu, yang ada bintang tu kan. Jadi bintang tu adalah additional windscreen punya coverage. Macam tu lah. So bila apa-apa jadi kat additional windscreen tu, kita ada coverage yang lain, yang mana dia akan selamatkan kita punya diskaun kereta tu. Jadi itu saya bagi ke apa perumpamaan sikit lah, lebih kurang lah.
Jadi ini adalah accident, memang accident banyak berlaku lah sebenarnya kalau ikutkan. Tengok, kalau kita terlanggar bumper pun mesti cermin pun mesti kena effect kan. Kalau kita accident je mesti cermin mesti berlaku kan. Mesti dia ada masalah retakan ke kan. Kalau tak pun. Jadi cermin ni sangat penting, tapi ramai orang, bukan ramai pula, tapi apa yang kita jumpa ada yang orang tak ambil juga. So merisaukan juga benda tu. Mungkin pada diorang benda tu macam tak penting. Mungkin lah. Windscreen, windshield. Tapi kebanyakannya macam experience saya sendiri dalam hidup saya lah kan. Memang windscreen tu sangat penting lah. Kadang Mungkin kawan sebab kena. Tuan Haziq buat benda ni. Pada Tuan Haziq dan Tuan Haziq tahu benda ni penting, sangat-sangat penting. Betul. Itu yang Tuan Haziq rasa patut ambil. Tapi sebab, ada setengah orang kan tak ambil, dia tak tahu macam kelebihan, kepentingan kenapa kita ambil windscreen, windshield. Betul. Jadi kalau macam untuk, kadang ada orang tak ambil dekat premier pun, dia kata yang mana tempat windscreen yang dia buat tu, contoh dia buat tinted kan, dah ada coverage sekali, dia bagi sekali. Dia kata okay, kalau apa-apa jadi, yang ni tak pecah lah kan. Dia kata warranty, kalau apa-apa pecah boleh tukar balik yang baru. So mungkin itu salah satu dia tak ambil dalam premium dia sendiri kan. Dalam takaful dia tak ambil additional windscreen lah. So itu mungkin lah, saya tak pasti benda tu. So kalau untuk, bila kita tengok tadi harga tadi, kita tengok kan beza kan harga dia kan, daripada Myvi yang lama, Myvi yang baru, harga beza juga. Nissan Almera pun beza juga kan, yang ada kamera pun beza juga. So ada efek ke? Ada orang kata macam, mungkin ada orang tanya, ada beza ke kalau kereta kita ni, contoh kalau kita Honda City dengan HRV kan, ada beza ke windscreen dia kan, harga dia ada beza ke? Banyak beza. Jadi banyak beza juga alasannya, saya nak tahu sini. Jadi apakah faktor-faktor dia lah kalau saya nak tahu. Jadi kita pergi sekejap. Okey, yang pertama adalah kita akan cakap tentang jenis-jenis windscreen yang ada. So satu adalah kereta yang ni. Ini adalah kereta Rolls-Royce Cullinan lah. Rolls-Royce. Ni nama dia adalah Rolls-Royce. Pernah dengar Rolls-Royce kan? Nah. Kereta ni kereta apa ni? Ni kereta taksi ke apa? Ke tak? Dalam kereta mewah lah saya cakap lah. Kereta mahal orang-orang kayangan. Orang kayangan ke apa kan. Tapi ni adalah kereta mewah lah, sangat mewah. Jadi kereta ni, kalau saya nak tahu, harga dia sangat tinggi dia punya windscreen dia. Sebabkan oleh kualiti windscreen dia sendiri. So lepas tu dari segi memang ini salah satu dia, kereta mahal. Kalau kita tengok sendiri, kita insure sendiri, adalah kereta-kereta yang kita bagi tahu, yang mana Mercedes kan, kereta Mercedes dengan kereta Honda sendiri, satu GLC contohlah kan. GLC tu kereta SUV dia lah, Mercedes. Lepas tu ada HRV, SUV juga kan. So harga dia memang beza kalau ikutkan dia punya windscreen dia. Sebabkan nak dari segi kualiti cermin dia lain sebenarnya kalau ikutkan. Faham tak tu? Faham kot. Jadi contoh kalau macam harga cermin untuk HRV berapa? Teka. HRV. Dalam 1,500, 1,400, 1,500. Betul lah. Jadi dalam 1,500 juga. Dia punya orang panggil mahal juga. Harga dia mahal juga. Ini yang model baru ke model lama? Tak kisah model baru ke model lama. Sebabkan HRV ni baru generation pertama juga. Kalau ikutkan dia punya model dia lah. Jadi saya pun ada terfikir juga macam best juga ada kereta SUV ni kan. Tapi bila saya tengok, bila kereta SUV, kalau macam HRV ni, dia punya harga windscreen dah 1,500. Compare dengan kereta sedan, yang mana sedan biasa pun mungkin dalam 1,000 je ataupun 900 je. Kalau ikutkan macam IV tadi juga. Jadi itu adalah HRV. Kalau kita tahu kereta macam Mercedes sendiri, cermin dia kalau ikutkan macam harga biasa di SUV tu adalah dah 5,000 juga. 5,000 harga cermin dia. So kalau kita nak insure berapa kan? Cuba kalau insure, kita kira sikit lah. 5,000 dalam 500. Jadi 750. Jadi 750 kita punya bayaran untuk windscreen saja, untuk kita bayar yang mana daripada 5,000 kita bayar. So kalau ikutkan macam
apa boleh juga kan ambil additional saja. Daripada kalau tak nak keluarkan poket 5,000, 5,000 sekepuk macam tu. sekepuk macam tu, kalau mungkin kalau siapa pakai Mercedes apa SUV ni mungkin dia okey lah kan. Tapi kalau macam tu kita nak try je kan, kita nak pakai sebulan ke apa kan, kita nak beli sekejap kan. Kita macam mungkin ada duit cukup-cukup tapi kita tak tahu windscreen dia mahal. Lepas tu bila kita nak bayar windscreen bila dia pecah, itulah harga dia 5,000. So baik ambil premium yang mana tak sampai 1,000 pun dia punya bayaran dia kan. Okay, sekejap Tuan Haziq, kita ada komen. Okay. Kita cakap yang join dulu. Okay. Nur Aini Abdul Aziz. Terima kasih sebab join live kita. Terima kasih. Boleh share, like, komen. Share, like kan. Kita like kita punya page, follow kita punya page kan. Page Rota Express ni, lepas tu share dekat semua orang lah. Ya. So kita ada satu lagi. Zaki Irsyad. Terima kasih join dan like. Minta like, share dan share komen. semua, komen. Supaya sebab apa? Sebab tadi pun macam Miss Ani sendiri tak tahu kan benda ni. Tentang windscreen ni. Kita ni baru tahu sikit ni, saya nak bagi tahu lagi ni sebenarnya. Ada banyak lagi sebenarnya Tuan Haziq. Tapi simple punya lah saya nak bagi tahu. Yang mana ramai orang tak tahu. Just share je video ni sebabkan saya tak dapat apa pun sebab saya nak share je. Yang orang tahu sebenarnya. Itu yang penting. Pengetahuan yang ada dekat Tuan Haziq. Jadi kita study ini benda sangat penting sebenarnya. So itu beza dia salah satu adalah kereta yang harga tinggi sikit lah kalau ikutkan. So kita pergi Tuan Haziq, kita kan ada komen. Ada komen lagi. Okay, boleh. Kita rehat sikit lah. Kita ada komen daripada Hanana ni. Dia tanya Tuan Haziq, dia nak tanya macam mana nak tahu windscreen kita tu ori ke tak? Okay, dia kalau nak tahu cara senang je. Sebab dia macam tengok logo je lah. Kalau kita tengok sendiri macam bag tu bentuk macam bentuk LV sebenarnya kan kita tengok. Lepas tu ada dua bag contoh kan. Satu bag yang keluar daripada negara China, satu lagi bag daripada Itali kan kita bawa. Daripada France ke apa kan. Jadi kita tengok bentuk dia dua-dua macam LV kan, tapi macam nak tahu ni kan. So tengok logo dia je. Logo dekat cermin. Dekat bag tu lah. Kita bagi contoh sebenarnya. Kita nak bagi orang senang faham. Jadi bag tu tengok satu LV okey lah, ni daripada Itali tadi kan, betul lah LV. Tapi yang satu lagi ni dia tulis SV pula. So dah beza dah. Itu salah satu, itu kita tengok ni bukan LV lah, confirm ni bukan ori punya lah. Itu yang simple punya. So sama juga macam cermin, kita tengok dia punya logo dia sendiri. So logo sendiri kita tahu dia ada sekali dengan nombor kod dia semua kan. Kita tengok kat internet semua. Lepas tu dia akan tunjuk lah kita punya cermin ni ada ke tak. Kalau tak nanti memang tak keluar lah. So harap dapat membantu. Mungkin dapat membantu lah. Sebab ni simple je sebenarnya. Kita beritahu benda simple je. So kita ada satu lagi ya. Ada lagi satu dari Junaidah MY. Dia tanya apakah nasihat tentang kesedaran windscreen? Apakah nasihat? Nasihat dia kalau ikutkan untuk pandangan pertama saya, untuk orang yang macam step yang pertama, saya rasa kalau dia tak kena, dia tak merasa. Tu je lah saya cakap. So kalau siapa yang tak kena macam saya ke? Mungkin lah. Tapi ambil kan additional tu kan, kena check balik. Nanti kena check balik polisi lah. Sebab kan bila orang tak rasa dia tak kena, dia tak rasa lah benda tu. Dia rasa macam tak penting lah benda tu. Sebab kita ada klien kita sendiri yang mana bukannya windscreen je dia ambil. Dia ambil untuk banjir pun dia ambil juga. Untuk semualah. Passenger pun, untuk penumpang pun dia ambil juga coverage tu. Sebab apa? Sebab dia dah pernah kena. Tu je. Kalau kita tak pernah kena, kita tak tahu, kita tak rasa benda tu. So itu step dia first. Yang kedua adalah nasihat lah kan. Nasihat je bagi tahu. Contoh macam bapak kita tak nak ambil kan windscreen, kata bapak kat sini banyak dusun durian ni, nanti jatuh nanti kan atas kereta, bahayalah. Letak habis. Habis. Letak, patut nak tukar. Kalau macam contoh kereta Hilux ke apa, kereta-kereta macam pickup truck, lagi mahal tau dia punya. Mungkin dalam 2,000 lebih juga. 1,000 lebih, 2,000. Macam around 2,000 jugalah dia punya windscreen dia. Harga dia nak bayar berkepuk tu. So tak berbala je sebenarnya lah. Lepas tu satu lagi cara dia nak nasihatkan, cara dia adalah share video ni sebenarnya. Share video ni kalau kita bagi tahu adik-beradik kita, contoh adik-beradik kita ada kereta tapi dia tak nak ambil windscreen, kita bagi tahu dia, ingat dia nak dengar ke? Tak dengar punya. Dia tak ada proof kita nak tunjuk. Betul. Nanti contoh kalau kita adik, kita nak tegur tu kakak kita, nanti kata apalah, kau atau apa kan, kau kecil lagi, contoh lah. So kita bagi tahu benda ni kan, kita bagi video ni so orang lain yang bagi tahu.
So tak ada masalah benda tu lah. Itu salah satu dia lah. So Kita ada 3 nasihat yang Tuan Haziq dah bagi. kita ada 3 Saya nasihat. harap dapat jawab soalan dari Junaidah MY tadi. Betul. So kita teruskan dengan apakah membuatkan windscreen ni mahal juga ataupun harga dia berbeza. Jenis windscreen. Jenis-jenis windscreen. So kalau ada kereta mahal, saya beritahu tadi, dia ada satu tu double pane window. Tahu apa maksud double pane window tu? Double pane. P-A-I-N-T. P-A-N-E. Pane. P-A-N-E. Tu kalau tak tahu kan? jadi pane tu maksudnya macam orang panggil macam yang cakap susah nak sebut lah. Bahasa Melayu saya tak pasti apa perkataan dia. Okay, boleh Google nanti. Boleh pane. Google. Dia macam mungkin platform saya cakap ataupun satu benda lah saya cakap kan. Dia satu cermin, satu petak ke apa, itu adalah pane lah saya cakap. So kalau itu satu pane kan, kalau kita tahu kita punya cermin, kalau kereta biasa saya tahu macam contoh kereta apa? Kereta biasa, Myvi lah kan. Myvi dia kalau kita nampak cermin kita tu itu adalah single pane. Depan. Single pane lah. Depan lah. Depan belakang kiri kanan lah. Mana-mana. So kalau kita tengok, kalau ni ada gambar kat sini kan. Gambar kat sini nampak. Gambar kat sini. Kalau kita tengok kat sini, dia ada, kalau kita kereta biasa dia ada satu je. Nampak tak? Dia macam ada tengah-tengah tu. Gambar dia kan. Kan ada garisan tengah-tengah tu. Tu adalah double pane. Dia melekat dua cermin. Kalau selalu kita satu cermin, kalau untuk double pane ni dia ada dua cermin. Faham? Saya pun baru tahu. Jadi tapi jangan risau sebab kereta-kereta ada Rolls Royce tak? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau macam Rolls Royce kan, kalau untuk siapa yang pakai Mr. Rolls Royce ni, dia ada double pane contoh. Cermin-cermin ni. So sebab itulah mahal. Kadang kalau Rolls Royce ni mungkin dah 10,000 juga windscreen dia, harga dia. Kalau macam kereta yang contoh kalau kereta kita sebut Porsche Cayenne ke Porsche Macan kan. Kan kedap juga kan dengar kan. Itu bukannya double pane tapi dia tebal sikit dia punya cermin dia. So itu adalah salah satu cara dia lah. Jadi double pane tu itu salah satu kenapa harga dia mahal lah. Jadi kalau double pane window orang panggil. Jadi kalau siapa pakai kereta Myvi jangan risau. Dia tak ada double pane. Dia single pane je. So harga dia tak mahal macam tadi 600 800 kan. So okey lah benda tu. Macam mana kita nak tahu dia double atau single? Macam ni gambar ni tengok. Kalau kita tengok gambar ni, sekejap. Cuba kita zoom sikit lah. Kita besarkan sikit. Nampak ni? Nampak tak ada macam garisan kat tengah tu? Nampak? Garisan kat tengah tu. Ya kot. Jadi garisan tengah ni adalah menunjukkan double pane. Nampak? Bergerak gambar tu. Jadi itu adalah double pane window. Tapi jangan risau sebab kebanyakan kereta tak banyak pun. Selalu kereta kalau kereta betul-betul mewah ataupun kereta-kereta Rolls Royce ada. Bentley ada. Jadi kereta-kereta tu ada lah. Mungkin kereta Lexus yang mungkin yang sedan, yang besar, yang panjang apa kan. Itu pun ada juga. Jadi itu adalah double pane window kita nak sentuh. So itu pun menyebabkan harga jadi mahal. So kita pergi next pula. Apa faktor lain kan? So cuba tengok apa faktor lain dia? Kereta tinted besar kecil. Kereta saiz besar dan kecil. So kalau kita tengok gambar sini kita ada ni kan. Ni ada dua kereta. Satu kereta ni adalah kereta 3 series E30 juga. E34 macam tu lah. So kereta ni adalah kereta kecil. Kalau siapa jumpa lah pernah tengok. Pernah tengok? Yang warna kelabu tu. Itu adalah kereta E34 lah atau E30. Ikutlah, saya tak nampak pintu dia sebenarnya. So ini adalah kereta kecil kan. So cermin dia, contoh kalau kereta kecil, cermin dia mungkin 10 cm je kan. Contoh kita bagi panjang dia lah kan. So kalau untuk ni sebelahnya adalah kereta BMW X7. Kereta yang paling besar, paling mahal yang BMW ada. Okay. So kalau nak cakap paling mahal dekat Malaysia. Paling mahal kat Malaysia tak. Tapi dia mahal juga sebenarnya. Memang mahal. Jadi kereta ni mungkin dah 800,000 ke apa ke atas. 800,000 tu yang paling basic. Jadi kereta ni cermin dia, kalau kita tengok cermin tu memang agak besar sebenarnya. Daripada contoh kalau 10 cm yang kereta yang kecil tu, yang X7 tu, yang kereta warna putih tu,
dia mungkin dalam 20 cm dengan cermin dia. So kalau kita ikutkan, kalau kita beli kertas apa manila card pun apa kan, manila card dia cakap apa selalu? Dia mesti cakap berapa cm kita nak kan, berapa besar kita nak. Pernah? Tak pernah saya. Tak pernah. Tak ada sebenarnya. Jadi satu A4 kan, satu A5 pernah tak? Kalau A4 saya pernah dengar. Tu saiz dia lah, A4 A5 lah. So harga sama tak dua-dua tu? A4 dengan A5 tu? Tak sama. Tak sama kan? Manila card tu kan? Sama juga macam ni. Bukan Harga manila card, A4, A4. Maksudnya manila card saiz A4. Pernah dengar? Manila card saiz A5. Tak pernah. Tak pernah. Ada pernah. Dulu masa sekolah ada selalu. So kalau kita nak buat lukisan yang kecil, kita pakai A4 je. Tapi kalau contoh kita nak buat lukisan besar ataupun nak buat dengan kawan, selalu cikgu suruh beli yang A5. Beli yang besar kan, manila card. Pernah seni kan? Pernah masuk pendidikan seni? Jadi pendidikan seni ni yang kertas lukisan putih. Kertas lukisan ke apa lah. Tak kisah benda tu. So harga dia beza kan? Sama juga macam cermin. Takkanlah kalau harga cermin kalau saiz besar harga sama macam saiz kecil ni. So itu adalah faktor kenapa cermin berbeza. Kalau kita tengok sendiri harga macam kereta Honda City dengan Honda HR-V, saya bagi tu sebab senang je. Honda City, Honda HR-V, yang mana satu SUV, satu sedan. Sedan ni kalau kita ikutkan cermin dia tak luas sangat kan. Kalau kita masuk dalam kereta rasa macam sempit. Tapi pernah masuk SUV kan, kalau SUV kita rasa macam luas lah, macam dalam rumah tingkap besar semua kan. Jadi itu adalah beza dia sebab memang cermin dia besar. So kalau saiz besar, harga dia beza jugalah kan. Lagi besar lagi mahal lah. Kalau lagi kecil lagi murah benda tu. Okay, tahu. Okay, faham lah. Faham. Jadi saya rasa macam saya mengajar viewers dengan Miss Anis kali ni. Tapi tak apa, sebab ini sangat penting sebenarnya. Saya bukannya apa pun, sebab benda ni ramai orang tak tahu. So satu lagi macam saya sebut tadi adalah kereta sekejap ya. Sebelum tu saya nak tanya, kalau macam polisi cover 4 cermin kereta ataupun tak? Polisi selalunya memang cover 4 cermin kereta. 4 sisi 4 sisi. Kalau dengan syarikat takaful yang kita ambil, dia memang cover benda tu. Jadi kena tengok juga. So ini gambar selepas ni sebenarnya. Check kita punya polisi sebenarnya. Polisi kita ada tak? Kita ada tak kita punya cermin tu takut dia cover cermin sisi je. Kita tengok murahnya harga bayar cermin windscreen coverage ni kan. Kita tengoknya cermin sisi, bukannya cermin depan belakang. So pentingnya kalau macam dengan kita, kalau ambil yang kita memang jaga benda tu 4 sisi. Tak boleh ambil cermin sebelah je ke, tak boleh. Sebab apa? Sebab memang benda tu kalau ada masalah, contoh kita cover cermin depan, durian campak dari belakang. Jadi bila campak dari belakang, cover tak belakang? Jauh sangat ni imajinasi Tuan Haziq. Jadi tak cover lah, saya cakap lah. Kita nak bagi pemahaman jugalah, bagi orang faham kenapa sangat penting sebenarnya cermin ni. So check polisi anda, yang mana kalau kita tengok sendiri sekejap ya, polisi sangat penting. Bila kita dapat polisi tu, jangan kita kata okey harga je. Selalu orang tengok polisi, dia tengok nama lu, nombor plate, harga. Macam tu. Dia tak check detail coverage ada. Coverage dia tak check selalu. So kebanyakannya itu merisaukan kita. So tu yang banyak kat internet tu. Saya macam pelik juga, kenapa dia orang cakap apa selalu kalau kat internet tu tentang takaful ni. Saya cakap tak boleh claim lah kan. Lambat claim. Lepas tu tipu lah. Lepas tu lari lah semua kan. Kalau contoh macam lari tu, kita agensi, kita tak boleh lari. Benda ni kedai. Kalau kedai ada tayang mungkin boleh lari. Kita dah static dekat sini, tak bergerak. Tak bergerak dah. Lepas tu dengan kalau cakap susah nak claim, lambat claim. So kalau dengan takaful yang kita sediakan, memang cepat claim dia sebenarnya. Kalau siapa nak tahulah. Memang kita sendiri, macam saya sendiri pernah claim. Pernah buat tak? Claim windscreen? Pernah? Pernah tak? Tak pernah? Tak pernah. Tak pernah. Kalau tak pernah, tak pernah tu jawapan dia. Tapi kalau siapa yang pernah, macam saya pernah. Benda dia kalau dengan kita ambil je kita punya coverage ni kan, kita punya takaful sendiri ni kan, untuk kereta sendiri kan. Lepas tu bila berlaku retak je. Tapi nak tukar tu mahal juga sebenarnya kalau ikutkan. Lepas tu dengan kalau ikut orang kata kan, dekat internet semua kan, orang kata mungkin sehari kena biarkan kereta kan, biar dia siapkan. Tapi bila kita hantar dekat workshop tu, dia kata 3 jam je kan. Lepas tu bila kita pergi keluar je, kita nak pergi minum sekejap kan, sejam je. Kita minum, dah siap, dia kata bos dah siap, dia dah call lah. Cepatnya.
So cancel dah makanan tu semua. Lepas tu kita pergi balik cermin, elok. Dah sejam je, sejam tau. Saya pun terkejut juga sebenarnya. So jangan risau benda tu. Kalau kita pun claim pun mudah sebenarnya kalau ikutkan. Sebab motor ni memang senang sebenarnya kalau siapa nak tahu claim dia. Yang penting kita ambil dia punya coverage je. So lepas tu dengan nak buat apa kan, kalau kita dah retak semua, kita call je lah hotline kan, ataupun auto assist yang ada dekat. Saya boleh bagi, boleh ambil tak? Sekejap. Sempit pula kursi. Okay. Jadi kat sini, kalau siapa nampak tak? Kena sini lah. Okay. Jadi kat sini, okay, yang ni ada nombor kat atas ni. Nombor kat atas ni adalah auto assist, yang mana kita call bila cermin retak. Jangan call tuan-puan, please jangan call mak bapak dulu. Call dulu ni auto assist ni. So bila call auto assist ni, dia boleh tolong. Kalau mak bapak nak bawa gam ke, dia kata kan, nak bawa, boleh buat apa nak buat apa kan, dia pun tak tahu nak buat apa kan. Nanti silap-silap mak pun panik. So kita tak nak mak kita susah juga. So kita call ni je, senang je. Call Etika Auto Assist ni memang dia akan bantu. So cara dia, kalau kita tengok kat sini, kita nak tunjuk sikit lah. So bawa polisi juga. Lepas tu kita ada ni macam mekanik lah yang check kan. So dia akan check cermin kita kan, okey ke tak, boleh claim ke tak kan. Kalau kita dah ada coverage, dia check jugalah. Kalau ada coverage tak ada masalah lah. So kalau contoh yang siapa yang tak ambil additional coverage, muka mekanik ni akan masam. Kata tak boleh cover ni, tak boleh kan. So tapi kalau yang ada coverage, sana muka mekanik ni, saya tunjuk gambar dia. Dia kata terbaik, dia kata bagus. Dia kata terbaik, boleh claim. So jangan risau, dia kata kan. So itu yang kita nak sebenarnya. Bila muka mekanik pun happy, kita pun happy. Daripada kita keluar berkepuk duit sampai 1,000 lah, 2,000 kan untuk cermin saja. Yang mana kita pun tak pernah lap cermin pun, kita tak selalu sentuh cermin tu kan. So ini sangat penting sebab cermin ni benda penting yang mana orang tak ambil kisah. Tapi dekat live ni kita beritahu yang viewer semua kena ambil kisah dengan cermin ni. Sebab dia sangat murah, simple, dia punya claim pun mudah kan. Kalau kita cepat, kalau kita ikut, kita ambil coverage ni. Kalau kita tak ambil memang susah. Kita tak akan dapat mekanik yang senyum macam ni lah. So lepas tu ada cara lain. Kalau siapa tahu macam apa yang kita sediakan, dia kalau tepi jalan kita cermin kita pecah ke apa kan, tepi jalan, lepas tu kita terpaksa berhenti lah kan. Lepas tu macam nak gerak kan. Contoh kalau kita kat highway yang lalu Pahang ke apa kan, kat mana ada, memang highway panjang lah, tak ada kedai, tak ada workshop pun. Tak ada pun dia letak workshop cermin kat tepi kan, tak ada. So apa cara dia adalah pihak takaful sendiri, kalau kita call, dia boleh datang kat situ, dia boleh repair sendiri on the spot. Dia boleh tukarkan on the spot. Betul-betul. Macam tak percaya kan. Saya bagi tahu ni dekat maksudnya dekat kita dekat tepi jalan tu. So dia tukar dekat tepi jalan tu. Tepi jalan tu juga. Oh ya ke? Tapi kalau kita kat tengah jalan, dia suruh parking situ, tepi sekejap. So bila kita bagi tahu dekat klien customer kita, dia orang terkejut tau benda tu. So macam saya terkejut juga. Terkejut juga kan. Tapi benda ni betul. Yang penting kena ambil dengan kita lah. Kalau ambil kita memang apa orang panggil servis tu ada benda tu. Janganlah nanti kita ambil tempat lain, kita kata oh ada benda ni, ambil tempat lain lah. Dah tahu kita ada, pergi ambil tempat lain. Bila ambil tempat lain, kata boleh tak tukar cermin kat tepi jalan kan. Kata tak boleh lah, bawa sini kan. So dah susah dah. Tapi bila ambil kita, tepi jalan boleh tukar. Kat rumah pecah, dekat rumah boleh tukar. Kat office kita parking kan pagi-pagi, lepas tu kita pergi breakfast, kita nak masuk office tu, asal cermin kita pecah kan, kereta cermin kita kan. So alamak, kita nak kerja ni, ada masa ke kan. So cara dia adalah call je Etika Auto Assist ni kan. Jadi tu salah satu panel kita beritahu lah. Jadi call Auto Assist ni, so dia akan datang terus dekat parking tempat kejadian. So nanti kalau parking kita dekat depan pintu je kan, so kita boleh tengok dia buat kerja semua. So tak ada masalah benda tu. So dia tak bazir masa kita. Tu yang kita tak nak lah. So kita pun tak nak bazir masa kita sendirilah live ni. Kita punya pun dah So itu adalah cara dia. Kita bagi tahu sikit-sikit lah. Yang ni pun yang ni kalau tepi jalan tu, dia akan suruh buat video call. Yang ni video call tu lah. So nampak ada gambar Mak Saleh ni, tapi ada kereta dia sebelah dia tu lah. So kereta dia tu dia ambil gambar. Sebenarnya dia kena ambil gambar kereta dia. Dia silap ni. So ambil gambar kereta. So dia akan check, kita boleh cermin kita letak tu teruk ke tak kan, ataupun dia boleh check tempat kita kat mana semua. So senang je, call je Auto Assist ni, tak ada masalah.
So lepas tu cermin kita pun akan jadi berkilat lah macam ni. Jadi bila malu tak kalau cermin pecah bawa? Malu kalau juga kita, sebenarnya. perempuan mestilah malu. Lagi perempuan bawa kan. Betul lah. Lepas tu kalau contoh kita nak bawa pergi apa tu, macam saya sendiri kan, saya ada bawa apa tu, ada orang lah kan, kita bawa pergi meeting apa kan. Lalu-lalu kita parking kat tempat depan tu, tengok cermin retak. Orang macam apa benda ni. So rasa macam aduh, Segan je lah. muka tu, lepas tebalkan muka kita Tebalkan muka kan. So kita nak elakkan apa malu tu ataupun segan tu daripada viewer sendiri. Buat apa kan? Buat apa? Cara dia tambah je RM90 kan. Kalau untuk MyV tambah RM90. Ataupun kalau untuk kereta lain 15% je bayar daripada windscreen kita setiap tahun saja. So memang murah saja kalau ikutkan. Lepas tu sangat murah lah, tak mahal pun sebenarnya. Lepas tu kita pun beritahu benefit dia kan. Mana memang bagus gila. Bagus gila rasanya saya beritahu. Jadi lepas tu kita punya cermin akan jadi macam ni. Yang ni adalah kereta, saya beritahu sikit lah, Tesla Model X. Ni cermin dia depan tu, driver tu sampai ke belakang. Cermin dia. Kalau kita tahu cermin kita depan je kan, atas pun mana ada kan. Kalau selalu bumbung tak ada kan. Tapi dia ni bumbung dengan depan dia tu sambung sampai ke belakang. So that's mean dia ada bumbung tapi cermin. Oh okay. Dia sambung je lah. So yang ni mahal lah sebab cermin dia lagi besar semua. Oh ni mesti lagi mahal insured dia kan? Insured dia lagi mahal. Contoh kalau macam ni kereta luxury juga, kereta mewah juga orang panggil. Macam Mercedes SUV tadi. Kalau kereta Mercedes SUV tu RM5,000. Untuk kereta depan apa, cermin depan belakang kiri kanan, kalau atas sekali kan, yang ni sampai belakang juga dia punya atas dia kan. So lagi mahal, mungkin dalam berapa, RM7,000 ke RM6,000 macam tu. Rasa macam lebih kot. Mungkin lebih lah kot. Kan kereta ni. Betul lah. So itu ni kita beritahu sikit. So nanti kereta kita akan berkilat macam ni, cermin dia. So siapa tak nak kan cermin berkilat kan. Kalau cermin apa panggil rosak, cermin pudar, kita tak nak benda tu kan. Kita cuci punya lah. Ada apa panggil burung jatuh dia punya tai burung kan. Kadang-kadang malam bila kita drive malam kan ada ulat ulat lampu tu orang kata tak? Ulat lampu lah orang panggil, saya tak pasti benda tu. Ulat windshield. Okay. Itu pun salah satu punca jadi cermin kita berminyak. Berminyak, kotor. Kan. Lepas tu kadang kalau ada orang buat masalah, tahu hacks tu, gula-gula hacks tu, jangan letak dekat cermin kita. Bila kita dah, contoh kita dah makan, lepas tu kita pergi letak kat cermin. Ada orang buat macam tu. Lepas tu apa jadi, bila tengah panas dia akan retak. Bahaya. Lepas tu kalau nampak ada motosikal bawa spark plug, contohlah, saya tak cakap semua motosikal ni bawa spark plug, tapi ada seorang ni, ada penjenayah, saya cakap lah. Tuan puan bukan penjenayah lah, tapi yang penjenayah dia akan bawa spark plug. Spark plug tu apa jadi? Bila dia baling dekat cermin kereta, akan retak terus. Retak. Dia bukan retak macam kalau kita tahu, kalau baling batu retak dekat satu bahagian je kan. Cermin tu pun bukannya semua bahagian kan. Kalau cermin belakang contoh, mungkin dalam 10% je cermin tu retak kan. Tapi kalau bila baling yang spark plug tu, siapa tahu spark plug tahu kan? Plug motor. Plug motor contoh, macam plug motor tu, bila baling dekat cermin, dia akan pecah. Dia akan pecah, retak semua. Dia satu cermin. Satu cermin tu. So benda tu memang bahaya. Yang mana dekat KL pun, dekat Malaysia memang banyak berlaku. Habis kalau yang macam kereta dekat gambar ni Tesla, dia dari depan sampai belakang. So that's mean kalau dia kena dengan plug tu sampai ke belakang lah. Mungkin sampai ke belakang jugalah. Memang kalau kita tengok yang cermin biasa yang flat tu memang sampai penuh macam tu. Yang ni curve sikit lah, saya tak pasti benda tu lah. So apa penting tau, sebab kita punya dari segi apa tu, cermin terpecah sebab batu je ke, atau cermin sebab jenayah apa kan, memang banyak berlaku. Tapi kita tak rasa benda tu. Kalau kita rasa, kita tahulah benda tu. So terjadi dekat kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu. So nasihat, kalau nasihat apa, misalnya siapa kalau untuk windscreen ni, perlu ke ambil? Perlu. Sangat penting untuk ambil. So kalau macam saya pun, saya rasa memang perlu juga. So, tak mahal lah. Benda tu tak mahal. Lepas tu claim dia senang. Windscreen paling senang kalau ikutkan claim, daripada claim accident semua, ke tak gambar macam-macam lah, report polis. So benda ni pun senang je. So nasihat saya, ambil je lah benda ni. Simple je. Untuk MyV driver banyak kat situ, ambil je RM90 setahun kan, tak ada masalah benda tu. So kita ada ni sikit. Ada apa lagi? Kita ada cik
Jojo Wan. Wainur Asikin Oh, join. Joy. Okey ya. Terima kasih Kita dah Joy. nak habis dah ni. Kita nak habis tak apa. Ha. Apa nanti kita akan upload dekat page kita. Lepas tu boleh tengok balik je. Sebab ini Boleh, sangat penting lah. Saya nak bagi tahu Puan Wan ni, kita bagi tahu Puan Wan lah. Puan Wan ni yang mana ini topik memang sangat penting. Yang mana wanita ataupun tak kisah wanita ke siapa lah kan. Memang yang baru-baru dapat kereta. baru dapat kereta kan, yang baru umur 17 ke apa kan. So benda ni sangat penting sebab kan ramai orang tak tahu benda tu. So video ni mungkin panjang sikit lah, kita punya live ni sikit, sebab kan saya nak beritahu benda penting lah dan simple yang mana orang tak tahu. So saya rasa untuk penerangan saya tentang windscreen itu sajalah. So saya pass kepada Miss Anis. Mana? Okay, kita since kita dah masa pun dah habis, dan juga master producer pun dah hari ni. Okay, akhir kata dari kami nak mohon maaf jika ada sebarang kesilapan sepanjang kami bersiaran dekat page Rotek Friends selama 1 jam ni. So yang baiknya datang daripada Allah dan yang buruknya datang daripada kami. Terima kasih kepada yang join live kita, yang share, yang komen, yang like, yang share, yang komen, yang like, yang follow pun follow lah. Follow kita punya page ni sebab kita akan buat live setiap hari juga kan. Isnin sampai Jumaat. Setiap hari Isnin hingga Jumaat dan kontak saya petang. Kalau petang, kalau selalunya petang kita akan buat tentang yang mana siapa minat kereta. Contoh siapa yang nak tahu Tesla Model X ni kan. Siapa nak tahu sejarah tentang Tesla Model X ni kereta apa kan. Pelik je tengok kan dia punya kereta ni. So boleh kita akan bersiaran malam saja sekarang ni. Oh, dah tukar? Dah tukar sebabkan kita ada reschedule sikit lah. Yang mana malam kita akan bersiaran mungkin dalam pukul 8.30. 8.30 sampai 9.30. 8.30 sampai 9.30. Lepas tu semua viewers boleh tidur dah lepas tu. So kita akan share sikit. Yang mana kita share tentang, kalau macam hari ni kita akan share tentang macam mana nak baca badge BMW tu kan. Kalau kita tengok kereta BMW kan banyak lah, ada nombor-nombor semua kan. Tak faham lah kan. Kadang cocok macam slow dia bawa, kadang bila cocok tiba-tiba pecut pula, laju pula. So kita tak pasti kan. Lepas tu kadang kita tahu ada banyak apa lambang dia, M lah kan, S lah, X lah kan. Mungkin ada orang tak tahu benda tu. Jadi untuk malam ni saya sendiri dan Haji Zam sekali lah yang akan bersiaran. Kita akan discuss tentang BMW nya badge untuk hari ni. Jadi saya rasa itu saja. Itu saja. Terima kasih ya Joy. Assalamualaikum.